Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati Puan Idawati binti Cik Mat, pensyarah subjek EDUP 3133, Teknologi untuk Pengajaran dan Pembelajaran. Saya Nur Hasanah binti Muhammad Suhaimi dari kelas Bahasa Melayu 2 ingin menerangkan serba sedikit poster yang saya hasilkan untuk mempromosikan Google Site yang telah saya laksanakan bagi memudahkan sesi pengajaran dan pembelajaran guru dan murid, fokusnya kepada murid-murid sekolah rendah, terutamanya murid tahun 3 melalui pembelajaran digital. Jadi, berikut merupakan poster yang telah saya hasilkan untuk mempromosikan Google Site yang telah saya sediakan. Jadi poster ini saya hasilkan menggunakan ataupun berdasarkan prinsip Casper. Namun begitu, apakah prinsip Casper ini? Jadi prinsip Casper ini merupakan garis panduan untuk menghasilkan poster di mana susun atur teks dan animasi-animasi itu perlulah mengikut prinsip Casper. Jadi saya yakin bahawa poster yang saya hasilkan ini mengikuti ataupun menepati prinsip Casper, di mana kita lihat kepada prinsip Casper yang pertama iaitu prinsip kontras, iaitu bagi membezakan tulisan dan latar belakang iaitu background, saya telah memilih warna yang kontra, di mana warna yang gelap untuk tulisan dan warna yang cerah untuk latar belakang iaitu background. Jadi untuk prinsip Casper yang kedua iaitu alignment, di mana penyusunan item yang seimbang dapat dilihat pada poster saya. Hal ini agar poster saya kelihatan teratur dan lebih menarik. Yang ketiga, prinsip simplicity. Dalam poster yang saya hasilkan ini, saya menggunakan animasi yang ringkas. Jadi, mengapa saya menggunakan animasi yang ringkas seperti animasi kartun di belakang itu? Hal ini adalah kerana penggunaan animasi dan grafik yang ringkas ini memudahkan penerokaan dan merangsang pemikiran pengguna. Untuk prinsip Casper yang keempat iaitu proximity. Dalam poster saya ini, isi yang dikumpul itu pada satu kawasan agar dapat melihat kesinambungan yang wujud antara isi. Contohnya saya kumpulkan isi impak di bahagian lain dan isi penyataan masalah di bahagian lain. Hal ini bagi memudahkan pengguna untuk melihat kesinambungan ataupun koheren antara isi itu. Seterusnya bagi prinsip Casper yang kelima iaitu emphasis, iaitu penekanan. Jadi dalam poster ini pengisian guna cara tertentu untuk penekanan terhadap perkara penting. Apa maksud pengisian guna cara tertentu itu? Di mana boleh nampak pada poster saya ini kolom impak, penyataan masalah dan hasil kerja saya besarkan untuk beri penekanan kepada aspek itu, kerana aspek itu merupakan aspek penting yang perlu diboldkan ataupun diberi penekanan terhadap isi tersebut. Jadi bagi prinsip Casper yang keenam iaitu repetition, dalam poster yang saya hasilkan ini saya tidak menggunakan media ataupun animasi yang berulang kerana pengulangan persembahan media dalam prinsip Casper ini perlu berlainan. Hal ini bagi menjadikan poster itu lebih menarik dan dapat mengekalkan kefokusan para pengguna untuk mengakses poster yang dihasilkan. Okey, baiklah, seterusnya kita pergi kepada pengenalan mengenai Google Site yang telah disediakan. Jadi, Google Site yang telah saya hasilkan ini merupakan satu platform digital yang dapat menarik minat murid untuk belajar.
Kerana seperti yang sudah sedia maklum, platform digital ini lebih mudah diakses dan lebih memberi tarikan kepada murid untuk belajar. Pada masa yang sama, Google Sites yang telah saya hasilkan ini dihasilkan berdasarkan rancangan pengajaran harian mengikut model Azure. Jadi model Azure ini merupakan model yang menyentuh aspek pemilihan media dalam sesi PDP. Okey, seterusnya kita lihat kepada objektif penghasilan Google Sites ini, iaitu yang pertama, mengintegrasikan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sebagaimana hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia di mana ingin melahirkan murid yang berkualiti dan mahir dalam penggunaan teknologi, jadi Google Sites yang saya hasilkan ini boleh menjadi wadah permulaan kepada murid-murid untuk belajar menggunakan teknologi dalam sesi pembelajaran mereka. Seterusnya, yang kedua, objektif penghasilan ataupun penyediaan Google Sites ini adalah untuk menjadikan sesi pembelajaran lebih menarik dan tidak bosan. Sebagaimana yang kita tahu, penggunaan teknologi dalam sesi pembelajaran merangkumi animasi-animasi, video-video yang membolehkan sesebuah sesi pembelajaran itu menjadi lebih menarik dan menarik minat murid serta menjadikan murid tidak bosan dalam sesi PDP. Jadi kita lihat pula aplikasi yang saya gunakan dalam Google Sites saya, iaitu yang pertama sudah semestinya Google Sites, yang kedua aplikasi Jamboard, yang ketiga aplikasi Quizizz dan yang keempat aplikasi WordWall. Aplikasi Quizizz dan WordWall ini merupakan aplikasi gamifikasi yang berilmiah ataupun gamifikasi dalam pendidikan lah. Melalui penggunaan aplikasi-aplikasi seperti Quizizz dan WordWall ini sudah semestinya akan menarik minat murid untuk meneruskan sesi pembelajaran mereka. Okey, seterusnya kita lihat kepada impak sekiranya murid mengakses ataupun melayari Google Sites yang telah disediakan. Yang pertama, sudah semestinya topik mudah difahami kerana melalui Google Sites yang telah saya hasilkan itu mempunyai nota yang ringkas dan padat yang boleh memudahkan murid untuk lebih faham sesuatu topik itu. Yang kedua ialah kepelbagaian aktiviti digital. Seperti yang saya terangkan pada aplikasi yang saya gunakan iaitu WordWall dan Quizizz. Aplikasi-aplikasi ini boleh menaikkan semangat murid untuk belajar kerana kepelbagaian aktiviti ini digunakan untuk yang pertama sudah semestinya untuk meningkatkan pemahaman murid dan menarik minat murid. Seterusnya, impak yang ketiga, sekiranya murid mengakses Google Sites yang telah saya hasilkan, iaitu dapat menaikkan semangat murid untuk belajar. Hal ini kerana penggunaan animasi-animasi yang comel dan menarik serta dapat memberi perhatian, menarik perhatian murid untuk terus fokus dalam sesi pembelajaran melalui penggunaan Google Sites. Seterusnya, kita lihat kepada pernyataan masalah. Jadi sebelum saya hasilkan Google Sites ini, saya kaji terlebih dahulu permasalahan yang dihadapi oleh guru dan pelajar dalam sesi PDP. Jadi pernyataan masalah di sini ialah yang pertama, murid tidak gemar belajar berpusatkan guru dan buku teks semata. Seperti yang kita sudah ketahui, pembelajaran yang diguna pakai dari dulu sehingga kini merupakan pembelajaran yang sama, iaitu menggunakan buku teks dan berpusatkan kepada guru, iaitu bertutur secara sehala di mana guru sahaja yang memberikan maklumat
murid mendengar. Jadi murid sekarang dah bosan dengan kaedah tersebut. Jadi saya hasilkan Google Site ini di mana murid boleh berpusatkan murid dan juga berpusatkan guru. Jadi pernyataan masalah yang kedua pula ialah kurang aktiviti pembelajaran yang menarik. Seperti yang kita ketahui, aktiviti pembelajaran dalam bilik darjah ini sangat kurang. Sebagai contohnya, guru hanya memberikan lembaran kerja dan itu sahaja. Jadi saya hasilkan Google Site ini untuk menghasilkan aktiviti-aktiviti gamifikasi berdasarkan pembelajaran pendidikan yang boleh menarik minat murid dan mempelbagaikan aktiviti-aktiviti pembelajaran yang lebih menarik. Okey, kemudian kita lihat pula kepada proses kerja yang saya hasilkan semasa menyediakan Google Site ini. Yang pertama, sebelum saya hasilkan Google Site ini, saya mengenal pasti dulu masalah yang dihadapi oleh guru dan murid semasa sesi PDP. Jadi melalui pengenal pastian masalah ini, saya dapat mengenal pasti masalah dan mencari jalan penyelesaian. Yang kedua, merancang kaedah pengajaran yang lebih menarik. Jadi saya merancang kaedah pengajaran sama ada menggunakan kaedah lama ataupun kaedah baru, iaitu Google Site itu sendiri, menggunakan pembelajaran digital supaya kaedah pengajaran saya lebih menarik. Kemudian yang ketiga, menyediakan bahan pengajaran digital yang sesuai. Saya meneroka dan mencari gamifikasi ataupun aplikasi yang boleh yang boleh digunakan ataupun yang sesuai dengan murid sekolah rendah, terutamanya murid tahun 3, untuk menjadikan bahan pengajaran digital itu menarik dan sesuai. Yang keempat, saya mencipta Google Sites dan pengisian latihan pengukuhan dalam talian. Jadi selepas mengenal pasti masalah, merancang kaedah pengajaran dan sediakan bahan pengajaran digital, saya terus membina Google Sites dan mengisi latihan pengukuhan dalam talian seperti dalam aplikasi WordWall dan Quizzes tadi. Dan yang terakhir, saya membuat penilaian di mana saya menghasilkan satu Google Form di mana saya hantarkan link Google Form tersebut kepada guru-guru dan murid untuk membuat maklum balas berkaitan dengan Google Site yang telah saya hasilkan. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya harap Google Site Mari Belajar Bersama Cikgu Anah ini dapat membantu murid-murid dan guru dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Jangan lupa untuk buat latihan pengukuhan di Google Site yang telah cikgu hasilkan kerana aplikasi-aplikasi yang digunakan ini sangat menarik dan boleh merangsang pengetahuan anak-anak murid sekalian. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.